Okay guys, Assalamualaikum. Apa macam? Ada baik, tak ada baik. Okay. In this video kita nak sembang pasal chart pattern ataupun yang kita panggil setup. Setup untuk kita buy ataupun kita sell. So actually, you kena faham, tak semestinya setup ni you boleh masuk terus profit. Bukan. Dia setup ni actually setup ni dia reference untuk kita buy ataupun untuk kita sell. So kalau you sebagai orang Islam kan, you sebagai orang Islam, you tak ada apa-apa reference, tak kata benda tu sebagai berjudi. Itulah yang Mufti Perak cakap. In trading crypto ni bukannya dia haram bila you tak buat apa-apa technical, you tak buat apa-apa analysis, you main buy, you main sell, benda tu boleh jatuh haram lah. So dia dah ibarat berjudi. You tak tahu apa-apa, you main beli je. You tak tahu apa-apa, you main jual je. Benda tu dah ibarat berjudi. Sebab tu lah pentingnya technical ni. You perlu ada reference. Kenapa kau nak beli? Kenapa kau nak jual? Faham? So kita tak nak cerita pasal halal haram, kita nak cerita pasal technical. Okay. Apa itu technical? Technical is something yang kita nak tengok. Okay, macam kat sini, macam video sebelum ni kita dah sembang pasal support resistance. So, support resistance biasa resistance I akan mark dalam bentuk zone, I tak mark dalam bentuk apa nama ni, kita tak mark dalam bentuk line. Sebab apa? I pun dah explain on previous video and you boleh check dulu. Kita ada resistance and then kita ada support. Support tu apa? Support ni yang tahan harga daripada turun. Macam kat sini ni dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah, dia tak dapat tembus, dia terus naik. Macam yang dekat sini support dia. Tapi sekarang ni support ni macam nak pecah macam nak pecah, belum pecah lagi. So selamat ke Mat kalau aku nak hold. Yang kau pergi hold tu buat apa? Kau tak nampak ni weekly dia punya range besar. So bukannya time untuk kau hold. Ataupun boleh ke beli kat sini? Boleh ke beli tu I'm not sure. Sebab for me lah kan, once dia touch sini I risau nak beli. Sebab apa? Sebab okay, kita nampak setup. Kat sini kita nampak Q, boleh jadi HNS. Dia turun, dia naik balik, dia terus terjun, boleh jadi HNS. And dia boleh jadi QM. Kenapa I tak nak beli sini? Dia boleh jadi QM, Quasimodo. Kalau Quasimodo tu dia terlajak tau. Sini. Okay, Quasimodo ni dia boleh dia boleh ke bawah macam ni. So bila dia ke bawah macam ni, yang you buy kat sini, rugi tak rugi? Rugi. So dia ada risk. Risk dia tu tinggi. Ini yang dimasukkan dengan chart pattern. Faham? And daripada chart pattern ni apa yang kita nak buat? Kita nak manage risk. Kenapa kita kena manage risk? Supaya kita punya trading plan berkualiti. Itulah cerita dia. So actually kenapa kita kena belajar? Kita nak tahu benda tu ialah first memang kita punya sebagai I orang Islam, I kena tahulah benda ni buat technical sebab dia reference I untuk buy, bukannya kita main buy ataupun kita main sell. So dia tak ada istilah berjudi, kita buat tu ada sebab. And then the other thing is sebab kita nak apa orang kata ni, kita nak buat strategi ataupun trading plan, kita nak check, kita nak buat apa, kita nak buat macam mana kita nak buat dengan benda ni, macam mana kita nak profit ataupun kita rugi ke. Itu yang penting. So bukannya hari-hari kita boleh buat duit. Bukannya hari-hari boleh buat duit. Kalau ada orang tunjuk dia hari-hari buat duit, bagus, good to him lah. Tapi I tak. You cuba set you punya mindset tu, jangan macam tu lah. Mungkin dia hari-hari buat duit tu dia ada backup yang besar. Backup yang besar contoh dekat akaun dia besar, cuma dia tunjuk je sikit, dia tunjuk je dalam tu $100 kan, tapi dia dekat wallet akaun tu dia ada besar sebenarnya. So bila dia rugi tu dia tak kisah pun. And then dia tunjuk atas penonton, tunjuk lah. Mana ada orang nak tunjuk rugi. Baru lah legit kan. Bukan, kita bukan nak cari legit tak legit, kita nak tengok apa dia punya trading plan. Apa dia punya plan bila dia face situation macam ni. Itu yang penting. So dekat chart pattern ni boleh help kita untuk create trading plan. So
Okay, apa setup yang nak kita sembang ni ataupun apa pattern yang kita nak sembang? Actually pattern ada banyak. Kita ada inverted kejap ni yang I boleh tunjuk lah, yang memang selalu sangat I pakai. Kita ada H and S ataupun head and shoulder. Head and shoulder dalam bracket H and S. Lepas tu kita ada Quasimodo. Dia ni lebih lah. Ni orang panggil QML. Lepas tu kita ada bullish atau bullish drive lah. Kalau ini untuk uptrend lah Ni untuk ni untuk down, untuk detect reversal. To detect reversal. Kita ada satu, kita ada HNS. Reversal tu macam mana? Sekejap. Ini satu HNS. Tu kita ada dua, kita ada UM. Lepas tu tiga, kita ada tiga ni actually ni bukannya reversal, ini continuation. Sekejap bullish drive. Lepas tu kita ada double top dulu lah. Double top. Lepas tu kita ada apa lagi? Triple top ataupun double ataupun triple top lah. Triple top, benda yang sama. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada apa lagi kita ada flag. Flag ni I punya nama tau. I tak tahu dah orang panggil apa sebab I tengok bentuk dia tu macam ni. Kita ada, I panggil dia upper flag. Lepas tu untuk ni reversal of bullish. Serius ni BTC senang kan, dan dia punya profit tu besar siap, momentum kuat. Tu yang I suka masuk kat BTC. Tapi dia tak macam gold manipulation banyak. Gold actually kalau tanya I BTC ataupun gold yang lagi bagus untuk you belajar, gold lagi bagus. Untuk belajar tau, bukan buat duit. Untuk you belajar, it's better kalau you nak cepat faham dengan manipulation ataupun benda-benda ni semua, you belajar dekat gold. Tapi bukan buat duit tau. Maknanya once you, kenapa I cakap macam tu, sebab dekat gold sangat banyak manipulation. Kadang-kadang you kena fake out, kadang-kadang tempat tu jadi tak valid, and then you jadi fed up. You jadi malas belajar. Tapi actually gold ni yang lagi best dia punya. Yelah sebab dia manipulation banyak, and then bila you dah faham dengan gold, you boleh counter gold, you boleh, bukan counter gold, you dah faham dengan market gold ni macam mana. Lagi senang bila you bawa ke tempat lain, you tengok senang betul. Jadi macam tu lah. Nah, ini je kau buat. Macam ni baik aku buat je ni, macam ni baik aku buat je ni. So itu untuk yang ni untuk detect bullish trend. Lepas tu untuk detect reversal of detect reversal of bearish trend. Bearish kita ada benda yang sama, cuma kita terbalikkan je. Ni HN nanti saya cerita. First kita ada inverted. Kita ada inverted H and S. Lepas tu kita ada inverted QM. Inverted QML. Lepas tu kita ada double bottom, double or triple bottom. Double ataupun triple bottom. Lepas tu kita ada lower flag.
Okey, jadi untuk detect reversal maknanya dia bila maknanya apa maksud reversal bullish ni apa kan? Macam yang sini. Okey, dekat sini. Ni dekat weekly kita buka kecil sikit lah Kita buka H4. Okey. Ni macam ni. Ni dia tengah uptrend. Uptrend. Lepas tu yang nampak tak dia buat apa? Ni kita ada HNS ni tapi HNS dia sengit. Ni tak terjun. Macam ni. So kalau you tanda macam ni, kejap ni kita tak jelas lah. Nanti kita sembang in detail apa itu HNS, macam mana kita jadinya HNS. Pakai ni sikit lah. Pakai ni mana HNS aku. Ni. Sini, pergi sini. Ni left shoulder. Ni head. Ni neckline. Ini right shoulder. Pop dapat ni, dia tembus, dia buat fake up, dia break, buat retest, tak betul terjun. Macam ni lah. Maknanya ending of reversal uptrend ni dah habis. And then bila kita tengok benda ni dalam bentuk besar, you akan ni kalau kat daily you akan nampak sebagai upper flat tak silap dekat daily pun tak nampak lah. Kat weekly kot. Mana kau? Ni kan nampak macam upper flat. Nanti kita sembang pasal upper flat pula. Okey, tak apa. Ini tak apa. Ini kita tutup dulu. Okey. So, tadi kita dah mana aku punya tu? Alamak. Okey. So, ini untuk detect reversal of bullish trend. Lepas tu ni bearish trend. Lepas tu kita ada lagi. Kita ada apa? Kita ada continuation trend. To detect continuation of trend. Maksudnya continuation untuk trend tu sama ada uptrend ataupun downtrend lah. So kita ada bullish or bearish drive. Bullish or bearish drive. Salah dia ni. Patut lah rasa lain. Bearish. Bullish or bearish drive. Ada ni. Lepas tu apa lagi kita ada QMTR. Benda ni I belajar daripada Nora ni. I jumpa betul juga I tengok betul juga. But I tak tahu nama dia. I tak tahu nama betul dia apa, and I jumpa dengan orang, I jumpa setup ni dengan orang tu. So I tak tahulah sebenarnya nama ni macam-macam nama. Tengoklah kau jumpa dengan siapa, dia bagi nama apa, kau faham tu lah. Ada orang panggil HNS ni unicorn. macam-macam. So QMTR ni apa? QMTR ni Quasimodo tak respect. Nama dia dalam bracket QMTR. Quasimodo tak respect. Okay. And then benda ni pun boleh. Lepas tu kita ada apa lagi kita nak bagi cukup lah. I rasa dah cukup banyak-banyak. Nanti you tak faham. Nanti you pening kepala. Kita ada inverted, kita ada cup and handle, macam-macam you boleh check. Tapi bukan setup ni yang kita nak sembang. Sekarang ni kita nak sembang pattern. You kena kenal pattern dulu. Lepas tu nanti kita nak combine dengan apa kita punya plan untuk daripada setup yang kita jumpa ataupun pattern yang kita jumpa. Apa kita punya plan. Okay, so apa tu HNS? HNS is something looks like this. HNS. Dia buat high, dia buat low, dia buat higher high, dia buat low, and then dia pergi dekat, alamak tak cantik lah. Sekejap. Ni dia buat high, dia buat low, dia buat higher high, dia buat low,
Lepas tu dia buat ni, dia break sini, sini, sini. Okay, bila kita tanda benda ni dalam bentuk zone, you akan nampak dekat sini, you akan nampak sebagai apa? Sini kita nampak dia punya resistance dekat area sini. Kita nampak dia punya, oh ini resistance. Ini resistance. Yang first dulu lah. Tapi kalau you tanda macam ni lah, oh ini resistance dia. Ini resistance dia. Tapi yang ni lah resistance dia sebenar. Yang ni dia buat fake out saja. HNS ni sebenarnya terjadi daripada fake out. Okay. So ini kita nampak resistance, yang ni kita nampak sebagai support. Tapi dalam term HNS, kita tak panggil benda ni sebagai support. Kita panggil, yang sini kita panggil, mana text. Okay ni. Yang ni kita panggil left shoulder. Ni kita panggil left shoulder. Okay, sikit lah. 16. Okay, yang ni kita panggil left shoulder. Yang sini kita panggil right shoulder. Kejap. Sini kita panggil sebagai right shoulder. Oh, ini kalau cerita ni tak habis cong. Tak apa lah. Yang ni kita panggil head. Ni kepala dia. Ni kan macam bentuk. Sebab tu dia panggil head and shoulder. HNS. Nampak ni, ini kepala, sini kepala, ni kepala dia. And then nanti kita cerita macam mana HNS terjadi. Sini adalah shoulder. Ambil peak dia ni, peak ataupun puncak dia, peak dia ni. Ini right shoulder. And then 1, 2, 3, 4 sampai sini kita panggil, nampak macam support tapi kita panggil dia sebagai neckline. Ini kita panggil sebagai neckline. Okay, biasanya macam mana I nak TP ataupun macam mana I nak masuk dekat HNS. Kita masuk ke dalam. Nanti benda ni sama je, benda ni dengan semua benda ni sama je. Okay, ni dah settle Okay, kita pergi ke sini pula. Okay. So, actually bila kita tengok benda ni dekat dalam okay, kita cerita lah macam mana benda ni terjadi. Okay, sebenarnya kalau you perasan ada orang ajar macam ni. Resistant, nampak breakout, masuk kat sini, biasanya orang akan ajar macam gini, betul tak? Orang akan ajar macam ni. Okay, ni resistant. Sini resistant. Ni mula resistant. Lepas tu nanti kita ambil buy dekat sini. Kita boleh buy kat sini. Orang akan ajar macam tu. Tapi you kena detect sini dulu. Ni fake out ke bukan ni? Ini apa benda ni yang tiba-tiba turun ni? Kenapa dia turun? And then kita boleh tengok, kita nak dia turun ni bukan, biasanya kita nak detect benda ni adalah fake out ataupun tak. Biasanya dia akan turun laju. Contoh kan, dia naik, contoh dia naik macam ni, you bayangkan benda ni dalam situasinya macam ni. Kita zoom in, kita lebih kepada zoom in. Nanti kita tengok kat chart pula. Ini dia naik, dia dah naik macam ni kan. Lepas tu dia turun laju. Macam ni jangan masuk bye, bahaya. Terbabas kau nanti. So apa yang kita nak dia buat macam ni. Sebab kat situ baru kita nampak benda ni just a manipulation. Kita nak dia turun macam ni. Masa dia dah naik macam ni, dia turun mesti dalam bentuk compression macam ni. Sampai mana? Okay, kita tengok. Contoh dia naik sampai sini. Okay, dia naik turun sampai sini dia compress. Lepas tu dia bermain. Lepas tu dia buat breakout, dia bagi satu bit momentum. Ni. Macam gini yang kita nak. Maksudnya faham tak? Ini apa? Inilah compression, ataupun orang akan faham dia dalam bentuk channel. Ada orang faham, oh ini channel link ni. Yelah. Channel link tu kalau kau tak tahu kan, bahayanya channel link. Memang sedap buy sell. Kalau kau faham, ikutlah. Kalau kau rasa kau boleh buat duit kat situ, ikutlah. Tapi kau kena faham sesuatu. Channel link is one of compression. So,
price bagi tahu aku buat compression ni. Bila aku buat compression, apa yang akan jadi? Akan ada big momentum, sama ada big momentum buy ataupun big momentum sell. Kita tak tahu dia nak naik ataupun dia turun. So siapa kata oh ni breakout trend line ni, confirm naik, kau ketuk kepala dia. Confirm dia cakap confirm tu ketuk kepala dia. Ni confirm boleh naik. Ni breakout ni trend line ni kejap mana kita tunjuk ni sikit. Ni breakout trend line ni. Ni weekly punya trend line ni. Breakout ni. Faham? Ni pasal terjun ni. Mati aku. Faham tak? So kat sini betul ke dia betul ke sekadar breakout trend line dia boleh kita boleh kata dia terus naik? Boleh confirm ke naik? No. Mana ada benda yang you boleh confirm selagi benda tu you tak nampak. Faham tak? Selagi benda itu you tak nampak jadi, dia dah nampak orang kata okay, confirmation dia kat mana? Confirmation dia bila dia buat macam ni. You ketuk kepala dia, kepala otak kau. Dia tak ada istilah confirmation. Confirmation is something yang dah naik baru confirm. Itulah confirm. Macam mana you boleh confirm benda yang tak jadi lagi? No, it's not like that. So you jangan terpengaruh dengan benda-benda macam tu. Sebab benda tu boleh effect kat mana? Benda tu boleh effect dekat you punya trading plan. And sebab tu lah you tak boleh nak grow account ataupun you tak boleh nak buat duit dekat sini. Faham? So you betulkan mindset you balik. Setup is nothing just a reference for us to buy ataupun sell. Itu je. Setup ni benda tu je. And apa yang penting is apa yang actually buat duit. Buat duit is kita punya trading plan. Ada orang dengan $20 dia boleh buat sampai 1,000. Ada orang dengan $1,000 dia boleh buat sekadar $10 je. Sebab apa? Sebab trading plan kita berbeza. Tapi setup kita sama. Setup kita mungkin dia nak manage dia punya risk, tak apalah aku ambil banyak ni pun dah cukup. Mungkin yang dekat $20 tu dia nak tunjuk yang dia ni legit. Sebab dia nak tarik perhatian orang, dia kena buat something yang orang tengok, wow, impossible to make. Tapi macam mana dia boleh buat? Dia nak apa orang panggil attraction. Dia nak attraction. Benda-benda tu benda yang dalam marketing, benda-benda yang biasa. Tapi cuba tanya dia, hari-hari ke kau buat benda ni? Hari-hari ke kau boleh buat? Mesti dia cakap, tak, bukan hari-hari aku boleh buat. Ada benda-benda yang aku nak, baru aku boleh buat. Kalau you dah faham, mesti you faham. Yelah, kalau you tak faham, memang you takkan faham lah. Tak apa saya cakap ni. Tapi you try renung-renungkan lah. Okay, so kita back to our topic. Okay, kita buka Binance. Kat mana tadi? Mana aku punya chart? Sini Okay. So, HNS. Apa cerita dengan HNS ni sebenarnya? HNS is something yang HNS ni inilah fake out. Okay, contoh macam mana kita nak detect fake out? Biasanya dia akan wujud macam ni kan. Dia akan wujud dalam, sebenarnya I tunggu dekat atas ni. Tapi dia jadi kat bawah, tak apalah. Kat sini pun dia buat HNS ni. Kat sini dia buat setup ni. Kat sini. Kalau mata siapa nampak, bagus lah. Ni kan. Ni kan shoulder. Ni kan head. Yang ni kan shoulder. Ni kan nampak tu. Pam terjun. Sebab tu I cakap, banyak kali I cakap, kalau HNS keluar, hati-hati. Sebab apa hati-hati? Hati-hati lah. Sebab you tahu end of trend akan ada reversal. Okay, kejap macam mana kita nak detect HNS Sebelum HNS ni jadi, kita boleh detect sebenarnya. Tapi kat sini boleh nampak ke? I tak nak buka gold sebab I dah lama tak masuk gold. Ni kadang-kadang je I masuk gold. Mana kita nak tengok HNS? Sini lah, boleh lah sini. Okay, ni Jom, kita marking dulu. Okay, sini. Okay, you tengok macam mana I nak dapat zone ni. Biasa orang kan lupa. Sorry. I almost forgot. Sorry. Biasanya HNS ni orang akan kata apa? Masuk dekat mana? Okay, biasanya orang akan dulu broker ataupun orang ajar masuk dekat net line. Once dia dapat break,
dekat dekat sini dia nak buat confirmation, dia cakap dia nak buat confirmation, dia retest ni, dia nak buat confirmation betul ke dia turun. Betul lah, kalau kau nampak dia turun tu dia dah jadi, memang confirm turun, tapi kalau dia tak jadi, oh confirmation tu fail. Tak, itu bahasa-bahasa yang biasa orang pakai lah. Sebenarnya dia nak retest, sebenarnya ni apa, ini adalah swap zone. Sama, same goes to this one. Kenapa dia naik, kenapa dia turun, kenapa dia naik, and then tiba-tiba dia turun, terjun macam ni. Kenapa kat sini fail, and then kenapa dia naik balik kat sini? Sebab ni adalah swap zone. Swap zone tu apa? Zone pertukaran, di mana support menjadi resistant ataupun resistant menjadi support. Same goes to this one macam ni. Dia break, dia buat breakout, lepas tu dia turun ni, orang ingat nak retest, rupanya dia turun terus. Dia turun terus, tak sampai sini baru dia naik. Kenapa dia sampai sini? Sampai sini dia naik balik kat sini. Sebab apa? Dia nak buat retest, ataupun orang kita panggil dia, sebenarnya dia bukan retest, sebenarnya dia buat dia jadikan benda ni sebagai swap zone. Bila dia jadikan swap zone benda ni, you ingat you seorang ke yang float kat sini? Setup ni ramai orang belajar. Tapi you ingat you seorang ke yang float dekat sini? So apa yang akan jadi? Diorang nak cover loss balik daripada sini. Sebab tu benda ni jadi swap zone. And then biasanya orang akan belajar masuk kat neckline. Okay, masuk kat neckline, pump turun. Sama juga macam ni. Dia jadi swap zone ni. Support menjadi resistance. Tapi betul ke resistance? Ya, kalau dia turun jadilah resistance. Tapi kalau dia naik, itu sebab I tak suka masuk dekat neckline. And then biasanya baru-baru ni lah, baru 2 tahun lepas saya tengok orang ajar masuk dekat right shoulder. Right shoulder ni kan. Tapi kita, kalau orang tu kata, aku dah selalu main dengan HNS, kalau dia tak dapat masuk kat kepala ni, kau ketuk kepala dia. Kau kata pandai main dengan HNS tapi kau tak dapat. Dia sebenarnya, kalau you pandai main dengan HNS, you faham HNS ni terjadi daripada apa? Daripada manipulation. Yelah, fake out, fake move. Fake move ataupun fake out. Sebab itulah HNS ni tercipta, terjadinya pattern HNS ni. So orang akan ajar masuk dekat right shoulder. Tapi apa yang diorang nak tengok apa lah, biasanya macam ni. Kita zoom in ke dalam kejap Okay, kita, alamak, dah tak boleh dah. Opek lah. Okay, kita zoom in ke dalam ni. I delete kejap. Okay. Biasanya dia ni dalam bentuk yang besar, nanti kita tengok kat chart pula. Dia turun, dia naik, pump, dia tinggalkan sesuatu kat sini. Lepas tu dia turun, lepas tu dia naik main, naik turun. Tap, pump ke bawah terus. Lepas tu dia retest, tap, terus ke bawah. Okay, ini yang bila you dah zoom in, you akan jumpa yang something looks like this lah. Dia akan respect area-area sini. Okay, so biasanya yang baru 2 tahun lepas I tengok orang, yalah sebab I pun tak berapa involve dengan orang kan, tak berapa involve dengan orang. Orang akan masuk dekat area sini. Sebab apa? Sini dijadikan reference untuk dia orang sell. Kenapa? Kita ada drop base drop. Drop base drop is one of supply zone. One of supply zone. So kat sini menjadi zone supply and menjadi zone untuk kita jual. Sebab tu dia dapat terjun. And then kenapa I tak suka masuk dekat yang sini dengan sini is my favorite. Tapi nak dapat dekat head ni bukan senang, Cong. Ada benda yang kau nak tengok. Ada benda yang kau nak tengok, bukan kita main masuk dekat head. Ada benda yang kau nak tengok. Macam yang I buat tu, macam yang I buat ni sini, ni kat sini. Kenapa I dapat masuk sell kat sini? Ada benda lah yang kita nak tengok. Nak belajar. Kalau nak belajar masuk kat head tu, bukan tak nak ajar, boleh ajar, tapi benda yang sama juga I cerita. You faham tak faham je lah apa yang I cerita, sebab I akan speak in general. And bila I kata in detail tu, sometimes in detail tu dia tak terlalu detail sebab kita takut orang tak faham. So in detail dia tu pun sometimes dia dalam bentuk general. So bila I kata I dah speak in general, you kena faham sendiri. Baru you faham macam mana kita boleh masuk kat kepala. Masuk kat shoulder, tak main lah bro, kita masuk kat kepala. Bukan nak kata power, bukan. Jangan salah faham, bukan nak kata power. Kita nak
nak apa orang tu kan nak kata legit tak legit. Kita nak tengok kita punya understanding in market macam mana. Okay. So biasanya dia jadi macam gini. Ni biasanya orang akan masuk dekat shoulder lah. Sebab apa? Oh, ni ada bullish engulf. Dia lebih selamat. Oh, orang kata lebih selamat. Dia bukan bullish engulf lah. Dia ada bearish engulf ataupun dia ada apa dia sebenarnya bukan bearish engulf yang kita nak. Kita nak tengok momentum. Kita nak tengok ada engulf ada bearish momentum. Sebab apa? Okay, kita cerita pula. Apa terjadi dalam market dekat benda ni. Okay, once ada sebab sebenarnya kan retail dengan big player dengan retail ni, professional dengan retail, dia saling memerlukan. Dia saling memerlukan. Apa yang maksudnya saling memerlukan? Okay, tengok apa yang jadi. Big player dia akan letak order dekat sini. Lepas tu apa yang dia nak daripada retail? Retail sambung apa yang dia buat. Barulah dia dapat terjun, barulah dia dapat buat keuntungan kat sini. Faham tak? Contoh dia dah masuk sell kat sini. Kat sini dia sell. Kat sini dia sell. Lepas tu dekat sini orang akan nampak sebagai apa? Ini adalah swap zone ataupun ialah swap zone. Sebab apa? Ni asalnya resistant, lepas tu dia fail menjadi support and then dia menjadi resistant. Orang akan nampak sebagai swap zone. So kat sini kita nak masuk sell lagi, tapi apa yang big player akan buat, diorang ini yang dimasukkan retail dengan professional, dia saling memerlukan. Sebab professional just letak lot yang besar, order yang besar. Retail ni yang menambah-nambah benda tu jadi lagi teruk. Dia macam tu. Itu yang ada istilah panic buy, panic sell. Okay, so dekat sini once dia sampainya harga sini, contoh kita nampak dia buat retracement. Kita nampak dia buat retracement and then kita masuk sell balik dekat sini. Sebab apa? Ini adalah kawasan swap zone and then kita nampak ada ni. Kenapa dia jadi macam ni? Jadi orang kata dekat sini boleh masuk sell. Sebab actually kan, bila big move macam ni kan, bila ada big move yang tiba-tiba macam ni, dia tiba-tiba turun, you rasa order-order kat sini sempat tak? Ramai tak sempat nak sell kat sini? Tak. Sebab tu dia dijadikan swap zone. Bila dia dijadikan swap zone, order kat sini, lagi lama dia nak naik, order tu makin kuat. Yelah, duration untuk tambah order tu lama. Faham? Faham tak? Faham ke faham? Faham tak? Maksudnya duration. Okay, contoh kita lukis kejap lah. Kita lukis kejap. Macam mana aku nak lukis ni? Sekejap cari cara. Okay, contoh kita ada timeline kita sekarang ni pukul 8. Pukul 8 timeline. Lepas tu order masuk. Order masuk, dia baru letak 1000 lot. Kat sini baru dia letak 1000 lot. Masa ni tak kena lagi. Apa ni, price dekat atas lagi ni. Price dekat bawah. Price kat betul lah, price dekat bawah. Price dekat bawah menuju ke atas. Dia tak sampai lagi. Sampai sini, lepas tu nanti dia turun. Sampai sini dia turun, dia naik. Tak sampai lagi price ni, price level ni, dia turun balik. Lepas tu dia naik, dia turun. Lepas tu dia buat macam ni. Lepas tu ni macam ni. Okay. So actually during this time, sekarang ni dia makin lama, duration ni makin lama. Sini dah jadi berapa lah. Okay, during this time, you fahamkan sendiri. You faham, cuba faham lah. Okay, during this time, sekarang ni duration dia berapa lama? Ni asal nilai-nilai betul ke line aku ni? Sekejap. Vertical line. Asal ni ada masanya ni, tak masa okay. Mungkin sebab ni kot. Ke sebab tak jadi lagi? Oh, patut kena 11 Julai. Kita agak-agak lah. Mungkin ni kita agak-agak lah. Ni mungkin 21 Julai lah.
Mungkin lah, mungkin. Mungkin ni lagi sebulan lah, okey. So, order-order yang ada kat sini makin lama dia makin tebal ataupun makin kuat. Mula-mula kat sini dia letak 100 slot. Mula-mula dia masuk dia letak 100 slot. Lepas tu dia letak 200 slot. Lepas tu lama-lama jadilah orang lain pula masuk. Orang si A masuk, si B masuk letak 100, si C masuk. Macam-macam. Macam-macam orang masuk letak 300 sampailah dia terkumpul 1,500. Contohlah. And then kat situ kita nampak wow, heavy order. Wow, heavy order. Kalau dah sampai 1,000 tu heavy order lah. Tapi kena tengok kak saingan dia macam mana. Dia mungkin dia jadi macam ni, dia jadi lagi merah macam yang dekat sini. Ah, Macam yang sini. Ni. Ni dulu dia kena kuning tau. Ni baru je color merah. Ni baru je color merah. Dulu dia color kuning tau. Macam yang kejap macam ni. 32,000. Ni putih. Maknanya baru berapa lot ni. Lepas tu nanti kejap sini boleh tengok tak? 25. Ni apa pasal ni sini. Alamak. Sebab dia tak tunjuk habis lah. Ni yang susah ni tengok benda free ni. Kejap I try buka yang kat sini. Kita nak cerita. Sebab kita nak cerita benda ni in detail. Kalau tak rugi sebab alalang dah buat video kan. Okay. Okay, you tengok ni dulu. Ni macam ni. Macam ni dia terus letak. You rasa ni lagi lama lagi kuat tak? Lagi kuat. Ni lagi lama. Maknanya lagi kuat tu, order tu makin besar. So dia boleh menjadi tempat, contoh dia dah masuk sel kita, sampai je sel kat sini, tak dia tiba turun. Lepas tu orang akan dia akan datang untuk try balik. Orang akan push balik buy. Sebab apa orang push buy? Sebab orang nak cover loss orang. Orang ada duit, so orang boleh buat. Orang boleh buat macam tu. And then itu yang kita nampak sebagai retest. Kita tengok, oh ni retest ni. So sebenarnya dia bukan retest. Sebenarnya istilah dia diorang nak cover daripada loss. Diorang nak cover balik daripada loss. Ataupun orang nampak, oh ini ada potensi nak retest. Kenapa aku tak nak buy? Dia boleh jadi macam-macam. Oh makin lama makin pekat. Makin lama makin pekat. Ini kena masuk sell ni nanti kat sini. Tapi sementara nak sell tu kita cari buy dulu. Nanti you dah faham dengan macam mana price ni bergerak. Nanti you buy sell je. InsyaAllah. Tapi jadi tak best lah you kena mengadap chat, boring lah live you. Tapi ada benda lah yang kita nak kan. Okay. So kita dah cerita dekat situ kat order. Kejap mana tadi? Sini. So sebab tu lah bila dia once dia sampai harga sini, pump dia turun. Tapi sebenarnya big player ni, diorang ni bijak. Dia menggunakan retail ataupun dia menggunakan orang-orang lain untuk support dia punya ni. Tak nak support boleh. Kalau you mampu lawan lah. Tapi kalau you tak mampu lawan, bye, you join them. Buat apa nak lawan kalau kita boleh join? Buat apa nak lawan kalau kita boleh join? Kalau rugi-rugilah. Sebab tu I kata, betul kita boleh masuk sell kat sini. Betul kita boleh masuk sell kat sini. Kita boleh masuk buy kat sini. Kat sini nak buy, betul boleh. Tapi what is your plan kalau benda ni tak jadi? Itu yang betul-betulnya Charles. Itu yang sebetulnya. What is your plan kalau benda ni tak jadi? Are you losing money? Are you losing money? So, ada istilah MC tak dekat situ? InsyaAllah takkan ada. InsyaAllah takkan ada. Kalau you MC juga, you patut check balik you punya plan tu. Betul ke tak betul you buat tu? Okay. So, faham macam mana price tu terjadi sebenarnya. So, sebenarnya CB player ni dia letaknya order sell dekat kepala macam ni, dia letaknya order sell kat sini. Lepas tu yang orang lain tengok, uish, alamak, AV order sell okey tak apa, memang betul ni FOMC Fed nak tinggikan rate ni. Okey tak apa, kita jual dulu. Kita jual dulu. Nanti bila dah sampai bawah nanti kita beli balik. Itulah kalau you nak faham permainan orang, you boleh tengok cerita
Cerita apa ya? I lupa lah tajuk cerita tu. And benda tu is really happen in market. Benda tu the cerita tu dekat New York. I lupa lah tajuk cerita tu. And then I dapat benda ni bukan daripada cerita. Cuma kita nampak cerita ni diilhamkan daripada reality. Cerita ni diilhamkan daripada reality. So kita nampak ada benda yang diselitkan betul, ada benda yang diselitkan tak betul. So kita nampak apa yang dia buat, and kita tengok dekat market pun, dekat dalam order ni pun betul. Memang betul benda tu jadi. Inilah order-order big player, institution ke professional trader ke, ni semua order-order orang ni. Kita nampak apa diorang buat. Ni kat sini kenapa ada ni, ni tiba-tiba ni. Ada sell stop ni. Kenapa dia buat sell stop? Pak, dia naik balik. Ini dekat mana ni? Nampak tak order dia kat sini? Ada order kat sini. Dia nak buat apa? Kenapa kat sini kita nampak macam support? Kalau you tengok kat sini ni macam support ni. Ni dekat harga 1877 lah lebih kurang. Lebih kurang lah. Kenapa? Lepas tu dia buatnya sell stop. Dia buat sell stop tak sebab apa? Order dia kat bawah ni. Bagilah trigger dulu order aku. Macam tu lah. Bagilah order ni kat sini kan. Bagilah order trigger dulu order aku. Pop dah trigger, baru dia naik. Inilah orang panggil hidden order lah, macam-macam nama dia. Macam-macam, tapi bukannya itu yang kita nak faham. Kita nak faham macam mana pattern ni terjadi daripada benda ni. Daripada benda-benda ni. So benda ni dia lebih detail lah, dia ke dalam sikit. And then benda ni kita nampak dekat chart. Okay, faham jangan tak faham pula. Banyak I cerita ni. Kalau you tak faham, you tengok and then you boleh komen untuk you tanya. Okay, tu untuk HNS. Lepas tu kita ada apa? Kita ada QM. Ni HNS, lepas tu kita ada QM. Tak apa, nanti I cerita macam mana kita nak detect and macam mana kita tengok dekat chart pula. QM tu apa? QM tu Quasimodo. Macam mana rupa dia? Ni nak tunjuk ni. Dia macam ni. Dia turun, dia naik, dia turun. Ini QM ataupun Quasimodo. Same goes to HNS. Dia ada shoulder. Lepas tu dia ada neckline. Dia ada shoulder, dia ada neckline. Lepas tu dia ada head. Tapi istilah dia lain sikit. Sebab I dulu I tak panggil Quasimodo. Dulu I panggil HNS sengit. Sebab I tengok macam sengit je HNS ni. Tapi yang kita nak masuk bukan dekat neckline, kita masuk dekat shoulder. Kita masuk kat shoulder, and then kalau nanti you dah lama sikit, you akan masuk kat head. Tapi bukan senang nak dapat masuk kat head tau. Bukan senang tau. Bukan hari-hari tau boleh dapat masuk head. Macam ni kan. Yang dekat sini I masuk dekat head. Mana yang sini I masuk kat head, yang dekat sini pun I masuk kat head. Tapi bukan senang lah. Ni pun I dapat masuk kat head. 1, 2, 3. Bukannya hari-hari. Ni berapa? Ni 4 Ogos. Ni berapa? Ni bila? 22 Ogos. Ni bila? Ni 5 Ogos. Bukannya hari-hari aku dapat masuk. Faham? Ini bukan hari-hari kita buat duit. Jangan betulkan mentality tu dulu. Tapi boleh je buat duit hari-hari. Cuma you kena backup kena besar. Bukan tak boleh buat. Boleh. So, ataupun ada orang panggil kat sini, kita panggil high. Kita panggil dia swing high. Ataupun swing high. Kat sini kita panggil high. Kita buat high. Ni kita betulkan lah. Sebab kadang-kadang term I ni tak sama dengan term orang lain. Lepas tu dia buat higher high. Yelah, sebab kenapa term boleh lain tu, sebab yelah I belajar HNS. Lepas tu diorang tunjuk QML. Tapi benda yang sama je, manipulation juga. Ni dia panggil higher high. Higher high. Ini dipanggil sebagai higher high. Oh sorry, lupa. Dia buat high, dia buat low. Kejap, mana yang sini kita panggil low. Dia swing low. Ini kita panggil sebagai mana text. Ini low. Okay. Nanti kita cerita kenapa dia nama dia higher high, kenapa nama dia low. Nanti kita cerita.
Kat sini kita panggil higher low tak silap Ni higher low. Higher low. Kalau term I ni salah, maafkanlah. Sebab I tak belajar daripada QML, I belajar daripada HNS. Tapi benda yang sama, ni shoulder, ini neckline, ini head, benda yang sama. Cuma dia punya term berbeza. Ni kita panggil lower low. Tapi ni swing je. Daripada swing tu baru dia buat detection of pattern. Ni lower, lower, low. So video ni maybe panjang. Hopefully you all bersabarlah kalau you nak belajar. Okay. Kenapa ni panggil high? First kali dia swing, dia buat swing high. Lepas tu dia swing, dia buat swing low. Dia swing dia naik macam ni baru dia buat low. And then kenapa yang ni nama dia higher high? Sebab dia breaknya area high. Ni kawasan high. Ni kawasan high. Dia break, dia buat breakout kat sini. Pump dia breakout. And then bila dia once dia dapat buat breakout, bila dia buat swing dia turun balik, ini kita panggil higher high. Dia buat swing higher high. Lepas tu bila dia turun, dia buatnya sini low ni, dia breaknya low, kita panggil ni lower low. Low paling rendah. Ni lah lower low. Lepas tu dia buat higher low atau higher low lah higher low lah, aku pun tak tahulah. Higher low lah. Betul lah, tak silap higher low lah. Higher low. Betul lah, higher low. Kita panggil dia sebagai higher low. Sebab apa? Dia tak dapat break higher high dia. Dia tak dapat break higher high dia. So dia dipanggil sebagai higher low. Lepas tu dia turun. And then bila kita zoom in, bila kita tengok benda ni lebih detail, lebih ke dalam, buka kat time frame kecil, dia turun, dia naik, kita nampak dia tinggalkan sama, benda yang sama. Dia naik, dia main in compress. Pam, dia turun. Lepas tu dia naik balik. Pam, dia terus turun. Benda yang sama. Dan benda ni you akan nampak lah bila you buka in different time frame. Contoh benda ni jadi dekat H4, you buka dekat H1 ataupun M30 ataupun M5, you akan nampak. Kalau you buka kat M5 minit ke 5 minit, lagi jelas lah bentuk tu. Nampak So actually benda macam ni yang terjadi. Inilah QML. Okay. Kejap I nak rehat jap kejap Yang nak delete jap. Yang nak delete. Kejap nanti I sambung balik Okay, so macam mana? Dah faham belum konsep of HNS ataupun QML? Bukannya sampai sini bukannya kita tak bagi buy. Boleh, you nak buy boleh. Sebab biasanya dalam lower time frame dia akan create setup sebelum dia nak naik. Sebab dia nak matikan trend ni, dia akan create satu setup untuk dia naik. Macam yang sini dah. Okay, jom kita tengok chart lah Kita tengok chart. Okay, sini kita boleh kita tengok punya nama ni. Tak apalah, kita try lah I tunjuk macam mana kita nak dapat kat kepala, kita macam mana kita nak masuk kat shoulder, dan macam mana dekat neckline tu kita nak masuk untuk kita buy. Alamak, tak boleh tengok lah, tak rezeki ni kat sini ada satu. Mana kau dia ada 3 tau. Kat sini pun ada. Ni pun tak boleh tengok. 15 minit. Okay. Sini ada apa sebab sini I tak buy tau. I tak berani buy. Sebab yelah, buat apa kita nak buy. Dia risiko, ada risk. Bukannya tak ada risk, dia ada risk. Okay, sini nak masuk. Okay, ni kan you nampak dia buat ini kawasan, dia buat higher, dia punya high
Sini kawasan dia punya higher high. Sini kawasan dia punya neckline. Neckline pula, shoulder. So bila kita cantumkan benda ni, dia nampak same level. So kita panggil benda ni sebagai, ini bukan HNS sebenarnya, ini adalah QM. So dia buat apa ni? Sini dia buat high, sini dia buat low, sini dia buat higher high. Sebab dia break high ni, and then dekat sini dia buat lower low, and then kat sini dia buat higher low. Okay, contoh kat sini, you nak masuk kat sini, ni cantik ni, dia buat fake out kan, and then dekat sini actually, kalau you, tapi ni time frame M5 tak boleh buka lah. Kalau buka sedap sikit, boleh I tunjuk. Alamak, hilang terus. Tak boleh buka tu. Tak boleh buka lah sebab dah lama sangat. Dekat Google ada lah, tapi Google pun dah lama, so tak boleh lah nak buka. Sini bukan. Ni kenapa I masuk I pun tak ingat kenapa I masuk. Oh sini, ni pun ada ni, setup fake out. Okay, setup fake out ni dekat sini sebenarnya. Dia dekat sini. Ini ke sini. You tengok bila I extend, you tengok zone dia. Mana nak extend? Ni extend right. Tak sampai. Macam mana aku boleh masuk sini? Yap. Tengok M5 nampak tak? Sekejap I pause sekejap. Sebab I pun tak ingat lah kenapa I masuk set. Okay, sebab I nampak order je. Tak, bukan. Biasa I akan order dengan TA tau. Kejap kat sini. Oh, okay. Sorry. Dia zone M5 tapi setup ni dekat M30. Betul, setup ni dekat M30. Ni nampak ni. Dia M30 H1 pun you nampak. Kat H1. Yes, kat H1 pun you nampak. Ni, sini. Betul tak? Ya, betul. Yang biasa, ni yang I nampak. Ni. Sini, dia naik. Dia turun. Dia naik, dia buat fake out sini. Tap, dia turun. Lepas tu dia main. Naik turun. Ini dia buat double top. Dia buat double bottom ni. Itu yang I macam push dekat ni yang masa during dia ni, and then kenapa I masuk. Tu yang macam I, tak apa, kita sell dulu. Nanti kat sini kita buy, kita set stop loss. Dia boleh jadi sama ada dia buat fake out ataupun dia buat fake move. Ini sebab kenapa I masuk sell dekat sini. Macam mana I dapat position sell. Zone ke M5. So M5 ke yang valid? No, actually all time frame is valid. Cuma yang kat sini I masuk untuk setup continuation. Continuation maknanya setupnya bersambung, trend dia bersambung. Ni kan downtrend, ni kan masih downtrend. Dia tak create lagi setup. Kat sini baru dia create setup. Ni dia create setup double bottom. Dia create setup double bottom untuk dia kata okay, trend ni dah habis. Tapi actually bukannya dia buat create setup, dia buat fake move. Ni kita dapat breakout, dia buat fake move. So kita rugi. Yes, kalau you tak ada plan you just bergantung kepada setup, memang you akan rugi. Tapi you dah create you punya plan, you takkan rugi. Trust me. Sebab I tak rugi. Macam mana you boleh rugi kalau you kata you dah buat trading plan you cantik? Kalau rugi juga maknanya something wrong dengan you punya trading plan.
you kena manage balik. Sebab benda tu yang penting. Faham tak? Benda tu yang penting. Okay, kita nak masuk. Ni dapat masuk kat kepala. Ni kan mungkin nanti dia jadi QM. Kita tak tahu. Mungkin kat sini nanti dia jadi QM. Kita tak tahu. Sini dia turun, nanti dia create setup. Sampai sini nanti dia turun balik. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Mungkin zone ni, area ni nanti dia nak naik lagi balik ataupun dia turun. Boleh jadi. Sebab net zone I dekat 32,000. Dekat 32,000 sini. So kalau dia dapat break 32,000, I nak tengok. Bukan 32,000 ni I nak masuk. I nak tengok apa jadi. Oh sorry. Ini tadi nak tengok phone company nak beli kan. Ni. Dekat 32,000 tak ada apa. Ni 32,000. Ni 33,000. So kalau dia sebab dia biasa macam ni tau. Dia akan buat fake move ataupun dia akan buat fake out. Biasa dekat 33,000 ni okey. So selagi dia respect area ni, selagi tu dia boleh naik. Tapi kalau dia main macam ni, dia naik terus, tiba-tiba dia naik terus, orang akan masuk kat sini. Tapi yang biasanya I akan masuk kat sini sebab kita tengok ada order, and then kita nak tengok apa price buat during dalam this area. Apa price buat during dalam this area. Itu yang penting. So kita nak tengok, and then daripada setup ni kita boleh create kita punya plan. Okay, I dah cerita belum? Nak masuk kat kepala macam mana Tapi tak boleh tengok kat sini sini pun actually benda ni kan, sebab dia jadi dekat H1 kita nampak dekat sini. Biasa orang akan masuk dekat sini. Biasanya orang akan masuk dekat sini. Tapi kenapa I decide nak masuk atas sikit? Sebab kita nampak cara dia approach zone tu laju. Takkan nak masuk. Cara dia approach zone ni laju. Takkan kita nak masuk kat dalam ni. Dia mesti area dia tu dia tersorok. And then bila kita tengok order, kat 40,000 punya, bukan kat 39,000. Bukan kat 39,600, dekat 40,000. So letaklah kat 40,000. Kenapa kau letak kat 39 juga? Kita itulah saya cakap, lagi sharp bila you dah nampak order. Macam ni you dah nampak order, takkanlah you dah nampak order you buat technical sikit technical analysis sikit, takkanlah you nak letak tu floating lagi. Floating maybe floating tapi tak besar lah. Rugi memang boleh rugi tapi tak besar. Sama macam ni, kita rugi ni ada bullish and gap. Macam-macam sini, memang ni adalah fake move. So apa boleh buat? Yang rugilah. Kita need to move on lah. Okay, itu satu. Kejap I okay, sebab ni tak boleh tengok M5 sebab yang ni yang I masuk, yang dekat sini and dekat sini. Yang dekat sini lepas tu ada lagi satu tau. Yang ni yang ni macam mana I masuk ni kat sini pun ada I dapat, cuma yang dekat atas ni I tak dapat. Ni I ada dapat. Ni macam mana I masuk? Okay, ni tengok you tengok sini, dia buat fake move, lepas tu dia bagi big momentum. Bila kita buka kat H4, kita nampak dia sebagai kita nampak dia sebagai bearish engulf. Kat sini bearish engulf. So bila dekat bearish engulf ni, dekat sini, okay, I tak tengok okay, I tak tengok I tak tahu sebab okay, kita terus buat analisis. Bukan sebab dah jadi, sebab memang kita buat, kita masuk kat sini. Biasa I akan buka sampai kejap, kita marking dulu. Kita marking area ni dulu. Lepas tu kita buka lower time frame. Boleh buka? Tak boleh lah. Buka M15. Biasa kat M15 nampak kejap. Tak nak tengok. Nanti orang kata tak legit. Tak nampak lah. Dia kalau nampak kita cari drop, base drop ke, kita cari yang tu je. Dia biasanya kat sini je. Boleh lah, try lah tengok kat sini. Kena tak kena. Tapi I rasa dekat dalam ni lah, dekat area-area sini. Tapi tak apa, kita try tengok. Dia kena buka time frame lagi kecil. Anggap betul tak kena. Dia dekat dalam-dalam ni. Dia ada. Sebab apa? Sebab memang kita tengok, memang kita masuk. Memang kita buat analisis tu ni.
Dia dekat dalam area sini macam ni lah. Tak tahu lah kena tak. Oh kena. Dia dekat area-area macam tu. Dekat dalam ni dia ada tinggalkan, tak terus turun. Macam tu lah. So, senang sebenarnya. Nak cari setup ni senang. Yang susah tu kita nak create trading plan tu yang susah. Tapi bila you dah biasa create, you dah faham dengan market, benda tu jadi mudah. Tak susah pun, benda tu jadi mudah. So, faham macam mana kita nak masuk dekat head. Sebenarnya dia reverse. Dia setup ni masuk dekat head ni sebab kita nampak macam kat pucuk. Sebenarnya kita ambil dekat, kita follow daripada yang previous punya setup. Same goes to this one. Ni kepala ni, dia daripada sini. Ni kepala ni. Ya. Dia tak nampak ni ada apa ni. Macam tu. Dia complete setup. Dia buat setup baru. Orang yang biasa orang akan masuk ke sini, tapi kat kepala kita dah masuk. Macam tu lah. Cuma dia boleh makan 2 kali lah. Sekali kat sini dia dah masuk kat sini, sampai dekat sini dia buat reversal. Biasa kita TP, biasanya kat sini kan, yang I akan TP dekat area sini tau. I akan TP dekat area sini. Terbalik lah, sorry. Sekejap kita betul sekejap. Betul lah tadi ya. Betul lah tadi. Saya akan TP dekat area sini. Ni lah. Tapi saya tak buat ngangam lah. Ni dekat 0.88 ni. Alamak, betul lah tadi. Ni kosong. Dia dekat, sekejap, tengok. Ada TP area. Sorry lah kalau background background sound pelik-pelik Sini tak ada dah TP area. Ni Fibonacci circle. Sekejap sini kosong. Kat sini aku TP. Kat sini kot ITP. Kat sini kot ITP. Sini kot. I pun lupa ITP. Tapi I akan tengok kat sini 45,000, akan buat 46,000 lah. Dekat 45.98 I genapkan terus 46. So I cari 46,000 kat ni. Biasanya yang I akan buat lah. Lepas tu kat sini masuk lagi. Nak masuk buy memang jangan. Buy tu nak masuk buy jangan. Sebab apa? Sebab dia boleh jadi HNS, dia boleh jadi QM. QM ni contoh, kalau you buy, you kata ni boleh buy ni sebab nampak pattern boleh jadi macam ni. Ni memang babai lah you nak buy kat sini. Sebab apa ni boleh jadi HNS ni. Babai lah kau. Tak terjun kan dah rugi. Sebab tu kena pandai manage risk, kena pandai baca dengan setup. Faham? Bukannya kita main masuk je. Bukan, kita ada reference. Sebab itu kewajipan kita sebelum kita start trade. Okay? Faham So maybe benda ni kita akan buat part. Yang ni part 1 ni kita nak cerita pasal HNS dengan QML. Same goes to inverted. Inverted ni dia terbalik je. Inverted apa ni? Mana kau tadi? Inverted HNS. Tadi kita dah cover sini. Kita dah cover benda ni. Sekarang ni kita nak cover yang ni pula. Inverted ni dia terbalik je. Inverted, nama pun inverted, terbalik lah. Dia jadi macam ni. Dia turun, dia naik, dia turun, dia buat fake out, dia naik balik, dia turun, pump. Alamak, ni apa ini? Sekejap. Lukis balik. Sini. Ni inverted HNS lah. Ni inverted HNS. Ni inverted HNS. Mana neckline dia? Tak tahu lagi, ketuk kepala nanti. Janganlah tak tahu. Penat saya sembang. Rugilah. You belajar benda-benda macam ni saja pun beribu. Sayangnya. Ada orang charge beribu lah. Ada orang yang bagus, dia akan tolong you dapatkan balik modal yang you spend beribu tu. 5,000 you spend, dia akan tolong dapatkan 5,000 balik. Ada yang bagusnya tu. Tapi yang tak bagusnya,
bayar murah 500, lepas tu tinggalkan ajarnya apa swing je kepala otak dia. Lepas tu cak pattern sikit-sikit. Tapi dia tak cerita pun. Tak tahu lah dia tak cerita tu sebab dia tak tahu ataupun dia tak cerita tu sebab murah. Dia charge murah. Tapi bila kita tengok in quantity, ramai. So kau dapat kau gain actually bukannya memanglah kau kata ni, tapi kalau student kau dah sampai 50 orang, 50 kali 500, contoh 50 kali 500 dah berapa? 25,000 macam tu. Tak boleh lah, kau pun kenalah bagi information yang betul. Betul, kenalah deliver information yang betul tu yang kadang-kadang I geram tu. Orang yang charge murah tapi bukan sebab I kata I buat kelas, bukan. Memang kita buat kelas, dulu kita buat kelas, tapi sekarang ni I dah malas lah nak buat kelas sebab I tak boleh fokus. I just buat macam ni, kau nak belajar, belajar lah. Macam tu. So ini inverted HNS. Kalau inverted QML, dia terbalik lah, sama je rupa dia. Tapi cerita di sebalik tabir macam yang I cerita tadi. Macam yang I cerita tadi. Faham Hopefully yang you boleh faham lah. I hope sangat yang you boleh faham. Sebab benda ni, ya Allah, benda yang very simple. And on the same time, dia boleh kadang-kadang dia boleh break kat sini, kadang-kadang dia tunggu break kat sini. Dia tak semestinya. Dia break sini baru dia boleh pergi jauh. Dia boleh jadi macam tu. Dia boleh jadi macam-macam. Dia bukan boleh jadi satu hala je. Dia bukan boleh jadi satu cara je. Dia boleh jadi macam-macam cara. Okay? Faham Yang ni. Nah tengok. Nak screenshot. Screenshot. Alah benda ni tak payah screenshot pun tak apa. You ingatkan je. You ingat je dia buat high low apa swing dia tu, pattern dia macam ni. And then you kalau you nak cepat faham, you rebus. You ambil gambar, you print, you rebus, you minum. No lah. Kalau you selalu buka chart, insyaAllah you akan selalu nampak benda ni sangat-sangat best. Sangat-sangat best, seriously. Okay? So insyaAllah you boleh buat. Nanti kita jumpa part tu untuk kita sembang pasal double top, triple top, apa flat ni. And then kita nak sembang pasal ni, Quasimodo tak respect dengan bullish or bearish drive ni. Ini continuation trend lah. Ini pun sebenarnya kadang-kadang dia boleh jadi continuation trend. Dia bukan jadi reversal macam ni lah. Dia jadi continuation trend. Ni kan trend tengah downtrend, dia buat setup, lepas tu dia buat continuation trend. Ni dia buat continuation trend lah. Nampak ni sampai sini berapa lama ni tunggu ni. Tengoklah start dia bagi signal 11 hari bulan, sini I dapat masuk 21, tak 10 hari I tunggu. Sebab tu I kata bukan hari-hari I buat duit. Tapi kalau you dah tahu hari-hari bukan hari-hari buat duit, biarlah you masuk tu, you nampak something, biarlah menguntungkan you yang you tunggu tu. Macam tu lah. Faham So apa-apa pun kita jumpa dekat part 2 insya-Allah. InsyaAllah you fahamkan dulu konsep HNM, macam mana HNM berlaku. HNM berlaku sebab ada fake move ataupun fake out. Ini banyak kali ulang ni. Macam mana fake out ataupun fake move berlaku, dia sebab benda sentimen. Ada benda yang kita tak nampak. Big player nampak tapi kita tak nampak. Macam tu. So hopefully you faham. Kita jumpa kat part 2. Apa-apa pun, happy trading you guys. Assalamualaikum.